Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Selamat datang ke Forum Cinta Rasul, dan pada hari ini kita akan bersama-sama mengenali, memahami dan mendalami sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk kita jadikan sebagai amalan, ikutan panduan dan langkah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Dan pada hari ini saya ditemani oleh dua orang panel. Bersama saya panel kita yang pertama adalah saudara Afham Rafiq bin Muhammad Faris. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat, alhamdulillah. Dan panel kedua saya adalah saudara Aizat Abdin bin Muhammad Ali. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Baik, bak kata berpatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi lebih baik sekiranya kita berkenal-kenalan dahulu dengan barisan panel kita pada hari ini. Jadi sebelum kita fokus kepada tajuk utama kita mulakan dululah pengenalan diri dengan saudara Afham. Silakan. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hibbataka wa mansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur ke atas hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita berkongsikan, kita bersama-sama pada hari ini untuk kita mengenang Rasulullah SAW. Jadi dengan ini saya mengambil kesempatan untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya diberi Afham Rafiq bin Muhammad Faris. Saya berasal dari Seri Manjung, Perak. Merupakan anak ketiga daripada 4 adik-beradik. Dan saya merupakan keluarga yang berasal daripada keluarga Islam lah. Alhamdulillah, saya dilahirkan Islam. Bersyukur, kita hidup dalam, kita lahir dalam Islam. Alhamdulillah. Jadi saya merupakan seorang pelajar PPI SMP di IPJM Kampus Bahasa Melayu dengan mengambil option Bahasa Melayu. Dan insya-Allah saya akan berkongsilah beberapa perkara yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekianlah daripada saya. Baik. Terima kasih saudara Afham. Seterusnya panel kita yang kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panel moderator kita, saudara Afif. Okey, pertama sekali marilah kita syukur kehadrat ilahi ke atas Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat hidup lagi untuk bersama-sama dalam forum ini. Nama saya diberi Muhammad Azadil bin Muhammad Ali. Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan. Saya mempunyai 5 adik-beradik. Saya merupakan seorang pelajar dari IPG Kampus Bahasa Melayu, ambilan Ogos 2024. Saya berharap dapat berbagi maklumat tentang sunnah Rasulullah SAW, junjungan besar terhadap semua umat Islam. Itu saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada barisan panel saya ucapkan kerana sudi memperkenalkan latar belakang masing-masing. Baik, tanpa Tapi sebelum tu kami pun ingin mengenali saudara moderator kita. Saya juga ingin kenal siapa moderator kita yang sangat tampan hari ini. Alhamdulillah. Kenalkan diri saudara moderator. Nama diberi Afif Zakwan bin Asmawi. Saya merupakan pelajar PPI SMP IPGM Kampus Bahasa Melayu, dan option saya adalah Bahasa Melayu juga. Dan saya merupakan anak sulung daripada 4 adik-beradik. Alhamdulillah. Itulah sikit sebanyak mengenai saya. Okey, baik. Semua sudah bersedia? Okey, kita terus fokuskan kepada agenda utama kita pada hari ini. Perbincangan kita ini melibatkan topik yang bertajuk penghayatan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian, peranan dalam dakwah dan amalan dalam kepimpinan negara. Jadi sebagai permulaan, saya ingin bertanyakan satu soalan lah, dan saya tujukan kepada saudara Afham. Apakah itu sunnah? Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara tuan moderator, saudara Afif, di atas ruang dan peluang ini. Alhamdulillah. Maka untuk kita bercerita tentang apakah itu sunnah, apakah definisi, apakah konsep sunnah, di sini saya ingin berkongsikan tentang 3 dasar utama di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Al-Sunnah.
tiga dasar utama yang saya ingin kongsikan. Yang pertama adalah kesempurnaan, keseimbangan dan seterusnya memudahkan. Jadi apakah tiga konsep utama, apakah tiga dasar utama dalam ajaran Islam yang berasaskan As-Sunnah ini? Baik, jadi saya akan mengupaskan satu persatu berkaitan dengan tiga dasar utama ini. Yang pertama, berkaitan dasar kesempurnaan. Untuk dasar kesempurnaan, seperti yang kita tahu, Islam, agama yang kita semua sedia maklum, terutamanya umat Islam, adalah agama yang sempurna. Dia agama yang lengkap, agama yang syumul, yang secara menyeluruh. Maka dengan ini kerana apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah meninggalkan kepada kita panduan-panduan hidup sebagai umat Islam, terutamanya dalam aspek kehidupan, baik dari segi ibadat, muamalat maupun akhlak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, aku tidak tinggalkan apa yang diperintahkan Allah kepada kamu melainkan aku perintahkan kamu dengannya. Ini bermakna tak ada sikit ruang pun dalam kehidupan yang tidak dipandu oleh Islam. Maknanya Islam ni adalah agama yang sangat lengkap, yang sangat sempurna, telah disusun dengan rapi segala aspek kehidupannya. Jadi kalau kita lahir sebagai umat Islam, memang segala apanya sudah ada panduan. Panduannya dari segi apa? Kalau kita ikut Al-Quran dan Al-Quran dan As-Sunnah. Ataupun kalau kita kirakan macam ajaran ataupun ikutan, kita ikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah menunjukkan betapa sempurnanya Islam ini di dalam kehidupan seharian. Yang seterusnya, saya ingin menekankan aspek yang seterusnya, aspek keseimbangan. Aspek keseimbangan di mana Islam sangat menekankan keseimbangan antara kehidupan rohani dan jasmani. Di mana hidup ni sebagai umat Islam, kita bukanlah hidup ni sekadar beribadat semata-mata. Hidup kita ni bukanlah sekadar hanya untuk, memanglah kita tunduk kepada Allah, tapi bukanlah hidup kita ni 24 jam berpaksikan kepada beribadat semata-mata. Dia juga seimbang dari segi ibadatnya, dari segi akidahnya, akhlaknya, jasmaninya, pekerjaannya dan pelbagai lagi. Segalanya seimbang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga ada menegur seorang sahabat yang berpuasa dan berqiyam sepanjang masa. Bayangkan setiap hari sepanjang masa 24 jam berpuasa je, sepanjang masa berqiyam je, beribadat je. Tak ada masa nak makan, tak ada masa nak bersama dengan keluarga, bersama kawan-kawan. Tak ada. Jadi Rasulullah menegur sahabat baginda, di mana baginda bersabda, di mana jasad kamu mempunyai hak ke atas kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Ini menunjukkan di mana Islam sangat menolak sikap melampau di dalam beragama dan mengajarkan kita keseimbangan dalam ibadat dan kehidupan seharian. Yang ketiga adalah aspek memudahkan. Islam bukanlah agama yang membebankan. Rasa susah ke Islam ni? Kita tak rasa susah kan Islam ni kan? Islam ni bukanlah agama yang membebankan, bukanlah agama yang berat. Bahkan Allah telah menjadikan ajaran yang mudah untuk diikuti. Dalam surah Al-Qamar, Allah berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Rasulullah juga ada bersabda, aku dibangkitkan untuk mempermudahkan, bukan menyusahkan. Ini juga menunjukkan di mana Islam sentiasa memberi kelonggaran. Tapi bagaimanapun, Islam itu memang mudah, tapi kita jangan ambil mudah. Contoh kalau dari kemudahan dalam Islam ni seperti rukhsah untuk orang musafir. Untuk orang musafir, kalau kita bermusafir, kita dibolehkan untuk solat kita dibenarkan untuk menjamakkan solat. Kalau kita sakit dan susah untuk solat, contoh kita tak boleh bangun, kita dibenarkan solat dengan baring. Tak boleh baring, kita boleh kalau tak mampu solat secara baring, kalau tak mampu solat secara lisan, kita boleh solat menggunakan hati. Jadi itulah di mana sebenarnya Islam ini sangat memudahkan. Jadi kesimpulannya, Islam adalah agama yang sempurna, seimbang dan mudah diamalkan. Jadi kalau kita amalkan tiga prinsip ni dalam kehidupan seharian, insya-Allah kita akan dipermudahkan untuk terus istiqamah dalam berdiri di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah daripada saya tentang As-Sunnah. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Afham atas penerangan yang begitu jitu. Dan ya, seterusnya saya ingin menjemput saudara Aizat pula untuk memberikan beberapa hujah mengenai definisi sunnah. Silakan. Terima kasih kepada moderator.
Syukur kehadirat Ilahi kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi sepatah dua kata mengenai definisi sunnah. Okey. Dalam perbincangan mengenai as-sunnah, kita perlu memahami istilah ini dari dua sudut, iaitu sudut bahasa dan istilah. Okey. As-sunnah secara etimologi bermaksud jalan, kelakuan, tabiat dan kebiasaan. Ini menunjukkan bahawa as-sunnah bukan sahaja merujuk kepada amalan-amalan, tetapi mencakupi segala bentuk kelakuan baik dan buruk. Rasulullah SAW telah menekankan pentingnya mengamalkan sunnah yang baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, baginda menyatakan bahawa sesiapa yang memulakan amalan sunnah yang baik dan diikuti oleh orang lain, dia akan mendapat pahala yang sama dengan mereka tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala mereka. Sebaliknya, bagi mereka yang memulakan amalan sunnah yang buruk, dia akan menanggung dosa yang sama seperti mereka yang melakukannya, juga tanpa mengurangi dosa mereka. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlulah berhati-hati dalam memilih amalan yang kita ikuti, seperti GISB, yang tular sekarang ni. Apa Abuya tu, amat. Okey. Amalan yang baik bukan sahaja memberi manfaat kepada diri kita, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi marilah kita bersama-sama berusaha untuk menyebarkan amalan sunnah yang baik agar kita dapat meraih pahala yang berlipat ganda. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Okey, baik, terima kasih kepada saudara Aizat. Ni nampaknya kita semua telah mengenali secara kasar atau apa itu definisi mengenai sunnah. Jadi kini tibalah masanya untuk kita mulakan pusingan pertama perbincangan kita. Jadi pada pusingan pertama ini kita akan berbincangkan mengenai aplikasi sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Jadi saya mulakan dengan saudara Afham. Baik. Bolehkah anda terangkan sedikit sebanyak macam mana sunnah Rasulullah ini kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita? Silakan. Baik. Terima kasih kepada saudara Afif. Itu adalah satu persoalan yang sangat menarik, terutamanya bila kita cuba untuk menghubungkaitkan sunnah dengan kehidupan seharian. Sesungguhnya memang sangat banyak benda yang kita boleh bincangkan, benda yang kita boleh bahaskan, benda yang kita boleh kaitkan sunnah dengan kehidupan seharian. Sebab apa? Seperti yang saya definisikan sebentar tadi, yang saya bincangkan, Islam ni agama yang sempurna. Agama yang sempurna di mana panduan yang telah ada sekarang ni, Al-Quran dan As-Sunnah ni, memang sesuai untuk semua. Memang sesuai untuk kita. Jadi sebab itulah saya ingin, ini sangat menariklah soalannya, di mana macam mana kita nak menghubungkaitkan sunnah dan juga kehidupan seharian. Jadi seperti kita semua sedia maklum, Rasulullah SAW adalah satu contoh yang sangat baik dalam kepimpinan yang penuh dengan hikmah dan kasih sayang. Jadi untuk kali ini saya ingin membahaskan tentang, sebenarnya sunnah dalam kehidupan seharian ada banyak, tapi saya lebih tertarik untuk membahaskan dari aspek kepimpinan Rasulullah SAW. Jadi baginda SAW memimpin dengan sangat adil, sabar dan sentiasa mengutamakan kesejahteraan, kebajikan umat tanpa mengira latar belakang mereka, kaya, miskin, Islam atau kafir. Semua Rasulullah layan dengan baik. Dalam kehidupan seharian kita mesti mencontohi kepimpinan baginda dengan bersifat adil, integriti dan mengutamakan kemaslahatan orang lain. Jadi di sini saya ingin menaraikan beberapa sifat kepimpinan Rasulullah SAW yang harus kita contohi. Jadi sifat yang pertama yang saya ingin kongsikan adalah sifat berani Rasulullah SAW dalam menyampaikan kebenaran. Rasulullah SAW dikenali dengan keberaniannya dalam menyampaikan wahyu dan kebenaran, walaupun sentiasa menghadapi kecaman. Sekejap. Jadi kita tengah azan, jadi kita beruang seketika. Okey, baik, kembali lagi bersama kita dalam perbincangan kita pada hari ini. Habis sebelum tu semua dah solat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi tanpa membuang masa kita teruskan
hujah-hujah yang akan dikeluarkan oleh kedua panelis kita pada hari ini. Adakah anda telah habis berhujah? Oh, belum lagi. Saya baru sahaja memanaskan badan sebentar tadi. Jadi kita kembalikan semula perbincangan ini kepada saudara Afham. Baiklah. Silakan. Saya kembali semula kepada sifat Rasulullah yang pertama yang boleh kita contohi, iaitu sifat keberanian Rasulullah dalam menyampaikan dan menegakkan kebenaran. Rasulullah SAW sangat dikenali dengan sifat keberaniannya untuk menyampaikan wahyu dan kebenaran, walaupun menghadapi ancaman dan penentangan daripada masyarakat kaum Quraisy. Keberanian ini sangatlah penting, terutamanya pada zaman sekarang. Kalau kita ambil satu kisah Rasulullah SAW, kalau kita ingat peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana ketika Rasulullah telah mendapat wahyu daripada Allah untuk tentang kefaduan solat. Dan kita pun tahu kisah Rasulullah SAW di mana baginda naik buraq dan melepasi 7 petala langit pada satu malam, berlaku pada satu malam sahaja kan. Dan apabila baginda turun dan menceritakannya kepada masyarakat, tak ada siapa yang percaya kecuali sahabat baginda sahaja yang percaya, iaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mempercayai kisah baginda. Bagaimanapun Rasulullah SAW tetap tidak berputus asa dalam menyampaikan apakah amanat Allah Subhanahu Wa Taala tentang kefaduan solat. Jadi inilah menunjukkan di mana sifat keberanian Rasulullah, walaupun ditentang, dicerca, tetapi tetap menegakkan kebenaran. Jadi sekarang kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang pun, kita ada banyaklah cabaran kita dalam menegakkan syiar Islam, terutamanya di media sosial sekarang ni. Bila kita senang cakap, kalau kita macam tujuh alim sikit kat media sosial dah kena kecam. Kita tegur sikit orang dekat TikTok dah kena maki macam tu kan. Tapi kalau kita teruskan dengan sifat berani kita tu, syiar Islam kita tetap dapat ditegakkan. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang menyatakan, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini dia menceritakan bahawa perjuangan dan ketegasan dalam berdakwah demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat petunjuk dan dukungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dapat keredaan daripada Allah. Ketegasan inilah yang kita sepatutnya contohi agar kita dapat menegakkan syiar Islam, supaya agama kita tidak dipandang rendah oleh orang lain, terutamanya oleh orang-orang agama kita sendiri, oleh orang Islam itu sendiri. Jadi itulah sifat Rasulullah yang kita boleh contohi. Jadi kita sepatutnya janganlah ragu-ragu untuk menyampaikan kebenaran, baik dalam perbincangan secara berhadapan dengan kawan-kawan maupun dalam media sosial. Ini termasuk dalam membela hak orang yang teraniaya dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Itu yang pertama. Sifat yang kedua yang kita boleh contohi adalah sifat menyampaikan kebenaran di tengah penentangan. Dia seperti sifat yang pertama tadi, di mana keberanian untuk menyampaikan kebenaran walaupun di tengah-tengah ramai orang tidak bersetuju dengan kita. Tapi bila kita tahu benda tu betul dan orang lain memang salah, secara jelas kita memang betul, itulah kita perlu sampaikan kepada orang. Kita perlu sebarkan dakwah tersebut, kita perlu sebarkan perkara kebaikan tersebut. Di mana Rasulullah SAW tidak pernah gentar untuk menyampaikan pesan-pesan Islam secara terbuka, walaupun dia tahu kaum Quraisy tidak suka. Penolakan dan ancaman yang Rasulullah hadapi tidak pernah mematahkan semangat Rasulullah SAW. Ini adalah contoh komitmen yang mendalam terhadap misi dakwah. Jadi ketegasan dalam berkomunikasi dan menyampaikan kebenaran adalah kunci untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keberhasilan dalam misi kita menegakkan syiar Islam. Dalam konteks kehidupan sehari kita boleh juga mencontohi sifat Rasulullah yang sangat tegas dan positif. Apabila berdepan dengan pandangan yang berbeza, kita mesti tenang, kita mesti santai. Santai. Dalam masa yang sama kita menghormati pendapat orang lain. Kalau kita tidak setuju pun, kita cuba menerangkan, perhaluskan benda tu dengan baik, supaya orang yang mendengar pun dapat menerima pandangan kita secara terbuka, insya-Allah. Jadi sekiranya contohlah kita berhadapan dengan orang yang merendahkan agama kita, elakkanlah berbahas dengan dia menggunakan emosi. Sebaliknya kita bahas dengan fakta, dengan penuh adab. Kerana apa? Kalau kita membalas menggunakan emosi, sebaliknya kita memarahi, kita mencerca orang tersebut,
itu menunjukkan kita yang lemah atau menunjukkan kita yang kalah sebenarnya. Jadi kalau kita ingin menegakkan syiar Islam, ingin berbahas dengan orang yang merendahkan agama, kita sampaikanlah hujah dengan cara yang baik. Dan yang ketiga yang terakhir adalah sifat Rasulullah yang sangat tegas dan berprinsip. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan ketegasan yang sangat luar biasa dalam mempertahankan prinsip-prinsip Islam. Walaupun baginda mengalami pelbagai tekanan, ketegasan inilah yang menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk tetap berpegang kepada nilai-nilai agama, terutama ketika kita menghadapi godaan atau kesulitan dalam kehidupan seharian. Jadi kita boleh mengamalkan prinsip Islam dalam setiap keputusan yang kita ambil. Apa-apa yang kita kena buat, kita mesti ingat agama. Apa-apa yang kita nak buat, kalau contoh kita memimpin, kalau kita memimpin satu organisasi, kita fikir, contoh program yang kita nak buat, aktiviti yang ingin kita anjurkan, adakah benda itu bertepatan dengan syariat Islam. Contoh kalau kita dalam satu organisasi, contoh kita dalam satu organisasi di dalam sebuah universiti, contoh kita jadi seorang perwakilan pelajar dan kita ingin menjalankan program. Jadi contoh kita bercadang antara dua program ni. Yang pertama program ceramah, lagi satu program konsert. Jadi secara jelasnya, yang mana satu yang akan mendapat keredaan Allah SWT? Ceramah. Sudah pastilah yang ceramah tu. Kerana apa? Kalau ikut prinsip Islam, Islam menggalakkan kita untuk menyebarkan ilmu. Jadi seperti itulah di mana di dalam kepimpinan kita mestilah menegakkan prinsip Islam dalam apa sahaja keputusan yang kita ingin lakukan. Jadi marilah kita contohi teladan-teladan ini dalam kehidupan seharian kita, di mana kita mestilah berani untuk menegakkan kebenaran dan juga kita mestilah tegas dalam memimpin dan kita juga mestilah berani dalam menegakkan kebenaran. Dan macam ulang. Tapi tak apa. Kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah SWT semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup ni juga adalah untuk masyarakat, untuk kita berdakwah kepada seantero dunia dan menegakkan syiar Islam kepada seluruh umat Islam, termasuklah orang bukan Islam sekalipun. Kalau boleh kita berdakwahlah kepada mereka, bawa mereka kembali kepada fitrah, di mana fitrah setiap manusia adalah beragama, dan agama yang paling betul di dalam dunia ini adalah agama Islam. Alhamdulillah. Jadi sekian saja daripada saya. Okey, baik. Penerangan yang cukup padat dan berilmiah dilontarkan oleh saudara Afham. Terima kasih saya ucapkan. Baik, jadi seterusnya, apa pula pandangan saudara Aizat mengenai pengaplikasian amalan sunnah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam ni? Okey, terima kasih kepada saudara Hafiz selaku moderator pada hari ini. Saya sangat bersetuju dengan pendapat saudara Afham tentang sunnah Rasulullah SAW yang dapat diguna pakai dalam kehidupan seharian kita. Okey. Seperti saudara Afham katakan seperti tadi, sunnah Rasulullah mempunyai banyak perkara yang dapat diguna pakai untuk diri kita sendiri pada zaman kini. Okey. Pada hujah saya pula, sunnah Rasulullah yang dapat kita guna untuk kita gunakan dalam zaman kini ialah gaya hidup pribadi Rasulullah SAW. Gaya hidup baginda yang sederhana sangat relevan untuk dijadikan teladan kepada kita pada hari ini. Okey, kita mulakan dengan gaya kehidupan pribadi Rasulullah SAW. Rasulullah hidup secara sederhana dengan makan secara mencukupi, tidak memakai pakai kemas. Jadi seperti hadis oleh Sayyidina Umar Al-Khattab menunjukkan betapa sedikitnya harta yang dimiliki oleh baginda. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesederhanaan. Okey, sebagai pemimpin umat pada zaman itu, baginda memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membelanjakan harta, tetapi baginda memilih untuk hidup secara sederhana dan tidak berlebihan. Jadi kita boleh mengambil sunnah tersebut untuk
dijadikan panduan kehidupan kita pada hari ini dengan memakai pakaian yang tidak terlalu menonjol. tidak terlalu menonjol. Okey. Seterusnya, sunnah Rasulullah SAW yang kita dapat gunakan ialah cara makan dan minum. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW makan menggunakan 3 jari. Selain itu, baginda makan mencukupi makan seperti makan sebelum kenyang. Okey. Dah berarti sebelum lapar kan? Berarti sebelum lapar. Baginda mengamalkan kesederhanaan dalam makan, jarang rasa kenyang kecuali ketika menjamu tetamu. Ini mengajarkan kita untuk makan dengan bijak, hanya mengambil makanan ketika kita lapar, tidak mengikut hawa nafsu lah. Jadi banyak hadis yang meriwayatkan kesederhanaan baginda dalam makan dan minum. Okey. Hadis yang membawa maksud Rasulullah SAW tidak pernah merasakan kenyang kerana makan roti atau makan daging, kecuali jika sedang menjamu tetamu. Hadis ini menggambarkan betapa Rasulullah SAW sentiasa mengamalkan kesederhanaan dalam hal makanan, jauh dari sifat berlebihan dan sangat memuliakan tetamu. Baginda juga mengajarkan kita untuk mengambil makanan secukupnya dan tidak berlebihan. Kita juga perlu daripada sunat ini juga kita dapat menerapkan rasa simpati terhadap saudara kita di Palestin yang tidak dapat makan yang bercukupi dan berkhasiat. Jadi kita perlulah mengambil makanan dengan secukupnya. Okey, amalan ini penting juga. Amalan ini juga penting untuk kita teladani dalam usaha mencapai keseimbangan hidup yang berlandaskan kesederhanaan. Okey. Yang seterusnya, harta benda dan kekayaan. Sebagai Rasulullah SAW diberi gelaran Al-Amin kerana dapat mengurus harta dengan bijak. Beliau lebih memilih untuk bersedekah daripada mengumpul kekayaan, meninggalkan hanya sedikit harta ketika wafat untuk mengingatkan kita akan amanah harta. Okey, jadi sebagai umat Islam kita perlulah bersedekah setiap hari walaupun RM1 kepada masjid ke, kepada orang susah. Orang susah, dan membuat apa? Amal jariah untuk mendapatkan pahala untuk pada hari akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat ke-7 yang memberikan maksud, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian daripada harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasai sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakannya sebahagian dari harta itu pada jalan Allah, mereka tetap peroleh pahala yang besar. Okey, ketika Rasulullah SAW wafat, beliau meninggalkan hanya pedang, seekor keldai dan sebilah tadah yang disedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa baginda tidak mementingkan kekayaan, tetapi baginda lebih mengutamakan infak kepada mereka yang memerlukan. Okey. Di samping itu, Islam tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan harta, tetapi umat Islam perlulah memperoleh dengan cara yang halal dan mematuhi prinsip pemilikan, serta harta tersebut digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Jadi itu sahaja
ujahan saya kembali kepada moderator. Baik, sebuah perbincangan yang pada saya penuh dengan ilmu lah, yang boleh kita gunakan sebagai panduan dalam hidup kita. Ini baru pusingan pertama tapi Tak selama dah padat dengan ilmu-ilmu. Rasa kehangatan. Rasa cinta Nabi tu alhamdulillah. Oh, betul. Okey, baik. Jadi saya akan teruskan dengan pusingan yang kedua, iaitu kita akan bincangkan mengenai topik kelebihan menghidupkan sunnah Nabi. Jadi seperti biasa kita akan mulakan dengan saudara Afham. Jadi sudah bersedia ke? Dah alhamdulillah. Sudah bersedia? Saya bersedia. Okey, kalau dah bersedia kita serahkan kepada Afham semula. Silakan. Baiklah, untuk tajuk kelebihan menghidupkan sunnah Nabi. Tadi kita sudah berbincangkan tentang definisi sunnah, kita sudah berbincangkan tentang kelebihan, bukan kelebihan, kita sudah berbincangkan tentang macam mana kita nak hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan seharian. Jadi lepas kita dah hidupkan sunnah Nabi, apa kelebihan, apa barakah yang kita dapat dalam hidup kita. Jadi suka saya ingin berkongsikan di mana, okey, kita semua tahu kalau kita hidupkan sunnah Nabi, kalau secara rohaninya mestilah kita lebih sayang Nabi, kita dapat pahala dari Allah dan sebagainya. Jadi saya rasa memang ramai dah tahu pasal benda tu. Tapi saya nak berkongsikan dalam aspek yang lain sikit, di mana sunnah Rasulullah SAW juga dapat memberikan manfaat secara zahir. Secara bukanlah saja secara rohani tetapi juga secara jasmani. Di mana ada beberapa kajian saintifik yang telah membuktikan di mana sunnah Rasulullah SAW memberi manfaat yang sangat besar kepada kehidupan kita. Jadi saya ingin berkongsikan beberapa kajian yang telah dibuktikan berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Seperti sunnah yang pertama adalah sunnah untuk makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Sunnah Rasulullah SAW untuk makan, selain makan dengan 3 jari, adalah makan dengan tangan kanan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menggalakkan kita untuk makan dengan tangan kanan, di mana dalam hadis juga ada meriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah. Dalam hadis tersebut Nabi mengingatkan kita untuk menyebut nama Allah dan makan dari hidangan yang terdekat. Jadi kajian saintifik juga ada menunjukkan bahawa terdapat dalam hujung jari kita ni ada berjuta saraf yang mana berfungsi untuk menghantar maklumat penting ke perut. Seperti kita tahu fungsi saraf ni kalau kita belajar dalam sains, dia adalah sistem neuron kan. Sistem neuron di mana fungsi sistem neuron ni adalah untuk menghantar maklumat ke seluruh tubuh badan kita. Jadi dekat hujung jari kita pun ada saraf juga, saraf neuron tersebut, di mana bila kita ingin menyentuh makanan tu, saraf dekat hujung jari kita tu, macam tak silap orang panggil saraf tunjang kot, orang panggil, tak ingat lah. Mungkin saraf tunjang dekat hujung tu dia dapat detect ada makanan depan kita, dapat kesan makanan depan kita. Jadi di situ dia macam dah bagi amaran awal kepada tubuh badan kita di mana orang ni nak makan. Di mana maklumat tu disampaikan oleh sistem saraf dekat hujung jari kita. Jadi perut kita dapat amaran awal berkaitan apakah makanan, di mana ada makanan yang akan diambil. Jadi di situ juga dia akan merembeskan beberapa jus enzim di dalam perut kita, seperti kalau kita telusuri sikit dalam sains, di mana setiap makanan seperti protein, karbohidrat dan sebagainya mempunyai enzim-enzim yang tertentu di dalam perut untuk pencernaan lah, untuk proses pencernaan makanan. Jadi dengan cara tersebut dia akan lebih membantu proses pencernaan dan lebih melancarkan proses penghadaman. Itu yang pertama. Untuk kajian yang kedua, di mana sunnah Rasulullah SAW, sebelum tu saya nak tanya semua. Saya nak tanya kalian berdua, bagaimanakah kalian tidur malam? Posisi kalian tidur? Merangkak ke? Berdiri ke? Mengiring ke? Saya terlentang lah. Terlentang. Saya sama terlentang. Kalau nak tahu, sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW baginda tidur dengan mengiring ke sebelah kanan. Kanan, Maknanya macam contoh di bantal kita baring macam ni. Kita baring mengiring ke sebelah kanan. Jadi dalam posisi ini ada kajian menunjukkan bahawa ada banyak manfaat sebenarnya tidur mengiring ke sebelah kanan ni. Yang pertama, tidur mengiring ke sebelah kanan dapat membantu memperbaiki postur tubuh badan. Masa kita tidur, kita memang akan statik je tubuh badan kita. Jadi kalau kita macam kita salah posisi tidur, dia akan mengganggu kita punya postur tubuh. Jadi dia akan membawa kepada masalah-masalah seperti sakit belakang, sakit leher, sakit tulang dan sebagainya.
Jadi dengan memperbaiki postur tubuh dengan membaring ke sebelah kanan, ia dapat merendahkan reflux acid serta dapat mengurangkan dengkur. Jadi siapa yang jenis kuat berdengkur ni, mungkin dia ada masalah dari segi posisi tidur. Jadi cubalah amalkan sunnah Rasulullah, tidur mengiringkan sebelah kanan, insya-Allah kita kurang berdengkur. InsyaAllah. Ramai kan? InsyaAllah. Jadi yang kedua juga dalam tidur mengiring ke sebelah kanan ni, ada juga kajian psikologinya, di mana pakar-pakar ada menunjukkan bahawa orang yang tidur di sebelah kanan akan mengalami mimpi yang lebih baik. Oh. Mungkin biasa kalau kita tidur posisi kita tak betul, mungkin kita tidur jumpa pontianak ke, kita mimpi jatuh bangunan ke apa kan. Tapi insya-Allah mana tahu bila kita tidur mengiring ke sebelah kanan, kita mimpi jumpa jodoh ke, Bidadari. mimpi berjumpa bidadari ke, mimpi dapat masuk syurga ke. Alhamdulillah. Seronok tu. Jadi ada kajian psikologi lah mengatakan dengan tidur mengiring ke sebelah kanan, kita akan dapat mimpi yang lebih baik. Itu kajian secara psikologinya lah, kajian. Jadi ini menunjukkan bahawa sebenarnya sunnah Rasulullah bukanlah sahaja baik dari segi rohani, tapi juga dari segi psikologi dan jasmani kita. Ada satu lagi juga sunnah Rasulullah, di mana sunnah Rasulullah dalam kebersihan lah, dalam kebersihan di mana Rasulullah menggunakan siwak. Siwak tu kalau semua tahu, seperti kalau ada yang tak tahu, kayu sugi. Kayu sugi, Rasulullah bersiwak menggunakan kayu sugi. Jadi sunnah yang ketiga ini tentang penggunaan siwak adalah satu penjagaan mulut yang telah digunakan sejak zaman Nabi lah, zaman dulu, zaman Nabi, di mana Nabi SAW sangat menggalakkan penggunaannya sebelum solat dan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis juga baginda menyatakan bahawa jika tidak kerana bimbang menyusahkan umatnya, baginda pasti akan memerintahkan mereka untuk menggunakan siwak setiap kali solat. Ada beberapa kajian yang menunjukkan bahawa penggunaan siwak dapat mengurangkan pembentukan plak dekat gigi. Dia juga dapat menguatkan enamel. Enamel ni benda-benda yang berkaitan dengan sistem pergigian lah, untuk menguatkan gigi kita, dan juga dapat mengurangkan risiko perebutan gigi. Jadi ini menunjukkan bahawa sunnah ini juga bukanlah sahaja menguntungkan dari segi rohani, bukan sahaja kita menghidupkan sunnah Nabi, but dalam masa yang sama kita dapat menjaga kesihatan gigi dan mulut kita. Jadi di sini saya ingin mengajaklah kita semua, walaupun saya berkongsikan hanya 3, tetapi sebenarnya sunnah-sunnah Rasulullah yang lain yang ada yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, semuanya ada manfaat. Sebab itulah saya kata tadi, Islam adalah agama yang sempurna, kerana segala apa yang kita lakukan semua berlandaskan Islam, dan apa yang Islam beri mestilah bermanfaat kepada kehidupan kita. Jadi kita bukan sahaja akan mendapat keberkatan dengan menghidupkan sunnah Rasul, kita juga akan mendapat kesihatan yang lebih baik. Jadi sekian sahaja daripada saya. Ya, baik, terima kasih Saudara Afham. Dan ya, sudah pastilah para hadirin dapat mengetahui perkara-perkara yang baru, yang saya sendiri pun sebenarnya agak tertarik apabila dikeluarkan kajian-kajian mengenai sunnah-sunnah Nabi ini, yang mana membenarkan perlakuan sunnah tersebut. Jadi seterusnya, Saudara Aizat, apakah pula pandangan anda mengenai kelebihan-kelebihan apabila kita mengamalkan sunnah Nabi ini? Okey, terima kasih kepada Saudara Afif. Saya tertarik dengan pendapat Saudara Afham, sunnah Rasul ketika bersiwak. Okey, saya ingin menambahkan sedikit pandangan saya lah. Kelebihan menggunakan siwak kan dapat membersihkan mulut kita, dapat mencerahkan gigi. Pentingnya siwak ini, kita semasa bekerja lah, kita kan perlu menggunakan komunikasi ketika bekerja. Jadi ini dapat meningkatkan rasa keyakinan kita untuk berkomunikasi dengan klien ke ketika bekerja. Okey. Seterusnya saya ingin memberi hujah tentang kepentingan sunnah Rasulullah SAW dalam hidup kita. Okey. Dalam hidup kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah penting dengan menggunakan sunnah Rasulullah SAW.
Ini agak Tak apa, tak apa. Tenang. Bagi sedikit masa untuk panel ni tu. Okay. Saya ingin mengajak penonton dan saudara-saudara untuk berbincang tentang pentingnya mendekati Allah Subhanahu Taala melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Mendapatkan cinta cinta Allah itu sangat penting untuk kita menuju ke alam syurga. Selamat ini dapat dicapai dengan mengikut ajaran baginda, dengan mendapatkan cinta dari Allah, mendekati Allah melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah langkah pertama untuk meraih cintanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis qudsi menyebutkan bahawa Allah mencintai hamba-Nya, melaksanakan perintahnya dan terus-menerus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah seperti solat sunat, bersedekah, berpuasa sunat. Ketika kita meneladani akhlak dan tindakan baginda, kita tidak hanya mengikut perintah Allah, tetapi malahan juga dapat menunjukkan rasa cinta dan penghormatan kepadanya. Dengan melakukan ini, kita akan meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menguatkan hubungan spiritual kita. Seterusnya, pertolongan dari Allah. Cinta Allah tidak hanya membawa kepada kedamaian, tetapi juga pertolongan. Mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan merasakan sokongannya dalam setiap langkah. Seperti semasa kita tengah buat PB lah. Kalau kita hubungan rapat dengan Allah, Allah bagi mudahkan kita membuat PB. Alhamdulillah. Dapat ilham banyak. Dapat ilham, dapat berkata petah dalam buat video ke, macam tu. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Seterusnya, doa yang mustajab. Selepas kita solat, kita mestilah berdoa untuk dapat pengampunan daripada Allah. Selain itu kita jugalah untuk dapat apa yang kita nak. Kita nak daripada Allah. Keistimewaan bagi mereka yang dicintai Allah adalah doa mereka akan mudah dimabulkan. Dalam keadaan penuh keyakinan, hamba yang dekat dengan Allah tidak perlu ragu untuk memohon bantuan dan petunjuk daripada Allah. Hal ini kerana Allah akan mendengar permintaan daripada umatnya yang ikhlas ketika melakukan ibadah. Ini kesannya kita akan jadi lebih berani untuk mengharapkan yang terbaik, untuk bukan sahaja untuk diri sendiri, malahan keluarga dan masyarakat. Mengamalkan sunnah seperti berdoa setelah salat, melazimi zikir, berzikir adalah cara yang terbaik untuk kita membina hubungan baik. Okey. Yang keempat, menjaga sunnah dalam kehidupan seharian. Kita perlulah konsisten mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti solat sunat rawatib, berpuasa sunat. Mereka yang menjaga amalan sunat ini akan lebih cenderung menunaikan solat wajib dan berpuasa wajib ketika dalam bulan Ramadan. Dengan merancang waktu untuk ibadah dan memastikan kita tidak terlepas daripada amalan ini, kita dapat membina kekuatan spiritual yang menjadi pelindung dari godaan yang akan menjadikan kita terpesong daripada ajaran Islam. Okey. Yang terakhir, menghindari bid'ah.
kalau kita memegang sunnah Rasulullah dengan kuat, kita dapat menjauhi amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti bid'ah. Ketika kita menjalani hidup dengan mengikut sunnah Rasulullah, kita lebih mampu mengelakkan amalan yang tak berlandaskan syariat. Sebagai contoh, kita harus kritis menerima praktik-praktik baru dalam agama yang tidak mempunyai dasar yang jelas. Mengkaji dan memahami sunnah baginda membantu kita membezakan antara yang benar dan salah. Okey. Kesimpulannya, melalui perbahasan ini, kita dapat melihat betapa besarnya manfaat yang kita peroleh jika kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak para penonton dan saudara-saudara sekalian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih kepada saudara Aizat. Sebuah perkongsian yang sangat memberi kesan kepada saya secara peribadi. Dan saya yakin para hadirin juga dapat merasakan betapa besarnya kebaikan yang boleh kita peroleh apabila kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW secara konsisten ataupun secara kerap. Jadi baiklah, kita akan teruskan perbincangan kita lah kepada pusingan yang ketiga. Baik, pada topik ini yang akan dibincangkan adalah menghidupkan sunnah, peranan dan langkah-langkah. Kepada saudara Afham, apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil ataupun yang boleh kita lakukan untuk kita menggalakkan umat Islam dalam mengamalkan sunnah Rasulullah ini secara menyeluruh? Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Afif. Baik, seperti kita semua sedia maklum, sunnah baginda SAW adalah panduan hidup yang sangat membawa kebaikan dalam hidup kita. Jadi bagi saya, kita sebagai umat Islam sangatlah penting untuk kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi dengan itu saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang boleh kita ambil untuk kita menggalakkan umat Islam untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan seterusnya mencintai Nabi SAW. Jadi antara langkah yang pertama yang boleh saya cadangkan adalah seperti dalam satu peribahasa lah orang kata kan, dan satu kata pepatah, berlentur buluh biarlah dari lubungnya. Jadi bagi saya yang paling penting adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang akan membentuk kesedaran kepada generasi-generasi akan datang, kepada anak-anak muda terutamanya, berkenaan pentingnya kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita mungkin boleh melakukan beberapa program yang mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW, seperti ceramah. Kita boleh buat bengkel seminar tentang sunnah Nabi SAW untuk kita praktikkan kepada masyarakat Islam. Tidak kiralah kita buat di masjid, di pusat komuniti, ataupun kita boleh buat di sekolah-sekolah. Jadi di situ kita dapat menggalakkan generasi-generasi baru, menggalakkan anak-anak muda kita, anak-anak kita sendiri untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dengan cara ini kita dapat menyampaikan pengetahuan yang tepat tentang sunnah dan menjelaskan manfaatnya dalam kehidupan seharian. Selain itu, kita juga boleh mempromosikan mungkin bahan-bahan bacaan ataupun buku-buku yang boleh kita menceritakan tentang sunnah secara mendalam dan mudah difahami. Kalau untuk kanak-kanak, mungkin kita boleh terbitkan ataupun menjual buku-buku tentang kisah Rasul, tentang perjuangan Rasul itu sendiri, tentang sunnah Rasulullah yang dibukukan dalam bentuk cerita yang boleh menarik minat kanak-kanak untuk mengenali Rasul. Jadi dengan cara ini kita dapat membantu masyarakat lebih memahami dan menghargai ajaran Rasulullah SAW. Langkah yang seterusnya adalah dengan penlibatan dalam kegiatan komuniti. Jadi dalam langkah seperti ini, kita boleh membuat beberapa program amal yang menggalakkan sunnah Rasulullah SAW. Contohlah, saya bagi satu cadangan. Kalau contoh kita nak buat program gotong royong masjid, dalam kita buat program gotong royong, dalam sambil-sambil kita membuat amal membersihkan masjid,
mungkin kita boleh buat selepas kita membersihkan tu, kita buat satu makan-makan bersama ahli qariah masjid pada ketika itu. Dan selain daripada kita menghidangkan makanan di atas, kita ambil tray, lepas tu kita ambil pinggan masing-masing, apa kata kita hidupkan sunnah Nabi dengan makan atas talam beramai-ramai. Jadi dalam masa yang sama, secara tak langsung kita dapat mengajar masyarakat, kita dapat mengajar ahli qariah tentang macam mana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah salah satu cara juga untuk kita menggalakkan sunnah Nabi dalam kehidupan seharian. Langkah seterusnya adalah dengan menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan. Ini adalah untuk individu, untuk diri saya sendiri juga. Sekiranya kita menjadikan Rasulullah sebagai idola hidup kita, kita akan dapat menjadikan hidup kita ada panduan yang lebih baik lah. Bila kita menjadikan Rasulullah sebagai satu panduan hidup, sebagai satu idola dalam kita hidup, dan kita membawa diri kita ke arah yang macam mana. So daripada kita mengidolakan seperti orang-orang yang tak patut kita idolakan, macam kita nak idolakan Lionel Messi ke Cristiano Ronaldo ke Harry Kane ke kan, daripada kita mengidolakan, tak salah kita nak mengidolakan mereka. Tidak salah sebenarnya kalau kita, contoh kita ada minat, contoh kita minat sukan, minat bola ke, tak apa kita minat artis ke apa, dia tak ada masalah. Cuma janganlah sampai terlalu taksub sehingga kita melupakan siapakah idola sebenar kita sebagai umat Islam. Sudah pastilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladan, kita boleh juga untuk mengadakan beberapa sesi perkongsian, seperti di mana mungkin kita boleh menceritakan tentang bagaimana sunnah Rasulullah SAW pada ketika dulu, untuk kita jadikan teladan kepada semua orang. Seperti apa yang kita buat sekarang ni, forum yang berkongsikan tentang sunnah Rasulullah SAW, juga salah satu cara untuk kita mengajar manusia, mengajar umat Islam tentang teladan Rasulullah SAW, untuk membangkitkan semangat dalam diri untuk mengamalkan sunnah Nabi. Dan yang terakhir yang saya ingin cadangkan adalah, dengan zaman moden ni kita boleh gunakan media sosial. Jadi dengan media sosial ni, kita boleh juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan sunnah Rasulullah SAW. Kita boleh juga mempromosikan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam media sosial, seperti apa-apa sunnah yang macam saya kongsikan, sunnah menggunakan siwak, sunnah makan atas talam, sunnah makan dengan tangan kanan dan sebagainya. Kita boleh promosikan di media sosial tentang kelebihan-kelebihannya. Dari situ kita akan mendapat, kalau orang putih cakap engagement, engagement yang lebih banyak berbanding kita buat secara daripada depan. Kalau kita gunakan media sosial, satu dunia kita boleh mendapat capaian. Jadi dengan cara ini kita boleh berdakwah dengan lebih luas. Untuk kita buat dekat media sosial ni, macam-macam cara kita boleh buat. Contohnya kita boleh berkongsi video, berkongsi artikel, ataupun kita buat infografik tentang sunnah. Macam zaman sekarang ni, zaman Canva kan, zaman Canva, kita boleh gunakan Canva untuk membuat poster, membuat infografik tentang sunnah Rasulullah SAW, untuk kita ramai-ramai menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Cara ini akan menjadikan maklumat tentang sunnah lebih mudah diakses dan difahami oleh semua lapisan masyarakat. Jadi itu saja cadangan daripada saya. Okay, baik, terima kasih saudara Afham atas pandangan dan cadangan yang diberikan. Okay. Dan maka dengan ini terbuktilah bahawa umat Islam kita sendiri sebenarnya memainkan peranan besar untuk memelihara dan menghidupkan lagi sunnah Rasulullah SAW untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi apa pula pandangan saudara Aizat? Okay, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya memberikan hujah saya tentang langkah-langkah yang strategik untuk memperkenalkan sunnah Rasulullah SAW dalam diri setiap masyarakat untuk diamalkan pada zaman kini. Sebagai contoh, yang pertama, menyediakan program pembelajaran berstruktur dalam kalangan pelajar. Ikutlah di IPT ke, sekolah rendah, sekolah menengah, tadika. Kita boleh, pihak sekolah dapat mengadakan kelas pengajian yang memfokuskan kepada sunnah Nabi yang merangkumi teori dan praktikal. Kelas-kelas ini boleh diadakan di masjid, sekolah,
ataupun pusat komuniti untuk menarik minat pelajar untuk mengambil sunnah Rasul ni dijadikan panduan hidup dan diamalkan sepanjang hayat. Selain itu, kita juga boleh mewujudkan kumpulan pengajian di sekolah dan universiti di mana generasi muda dapat dibimbing untuk memahami dan menghargai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sunnah Rasulullah ini akan membantu mereka untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri mereka dari usia muda. Okey. Langkah yang kedua ialah mendorong praktik sehari-hari. Keluarga merupakan tulang belakang untuk setiap individu untuk mengamalkan sunnah. Kita perlu mendorong setiap anggota keluarga untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam rutin harian. Sebagai contoh, makan, tidur dan berinteraksi sosial. Selain itu, mengadakan sesi perbincangan dalam keluarga tentang sunnah Rasulullah SAW boleh diamalkan serta menyediakan panduan harian akan dapat memberi bantuan untuk memudahkan pelaksanaan ini. Contohnya, mengamalkan doa sebelum tidur, sebelum makan, atau mengekalkan adab mulia ketika bersosial kepada warga yang lebih tua. Okey. Isi yang ketiga, kita boleh memastikan kita boleh memberi sokongan dan memberi motivasi kepada seseorang itu untuk mengambil sunnah untuk diterapkan dalam kehidupan seharian. Sokongan sosial adalah kunci yang utama dalam memupuk semangat untuk mengamalkan sunnah ini. Kita boleh menyediakan pelbagai inisiatif seperti pengiktirafan atau memberikan hadiah untuk individu atau keluarga yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ini. Selain itu, kita juga dapat mewujudkan kumpulan sokongan di mana umat Islam dapat berkongsi pengalaman dan memberi nasihat untuk memperkuat ikatan komuniti. Ini juga boleh menjadi platform untuk mengatasi cabaran yang dihadapi dalam usaha mengamalkan sunnah. Seterusnya, kita dapat menghubungkan sunnah dengan kesihatan dan kesejahteraan. Sunnah sangat penting untuk sunnah Rasulullah SAW. Sangat penting untuk menunjukkan bagaimana mengamalkan. Okey. Seterusnya, kita dapat menghubungkan sunnah dengan kesihatan dan kesejahteraan. Ia sangat penting untuk kita menunjukkan bagaimana apabila kita menggunakan sunnah Rasulullah SAW dalam diri kita, ini akan dapat membawa manfaat yang positif kepada kesihatan dan kesejahteraan kita. Menyediakan informasi tentang faedah-faedah kesihatan dari amalan sunnah seperti tidur mengiring ke kanan dan makan makanan yang sihat dapat memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, mengadakan aktiviti seperti seminar, ceramah atau bengkel yang mengaitkan sunnah dengan kesejahteraan mental dan fizikal boleh meningkatkan pemahaman dan pengamalan sunnah Rasulullah SAW dalam masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih hujah yang cukup baik diberikan oleh saudara Aizat. Dan perbincangan kita telah sampai di penghujungnya. Tapi sebelum kita tamat ke perbincangan, kita ada lagi satu pusingan. Itu pusingan bulungan, di mana setiap panel akan memberikan rumusan daripada berdasarkan apa yang telah dibincangkan daripada awal tadi sebagai penutup pada perbincangan kita pada hari ini. Jadi
Saya mulakan dulu dengan saudara Afham, silakan. Terima kasih Saudara Afif. Baiklah, untuk menutup perbincangan pada hari ini, saya ingin merumuskan tentang intipati tentang aplikasi sunnah Rasulullah dalam kehidupan seharian kita, di mana sunnah Nabi adalah panduan yang terbaik yang kita boleh amalkan, bukan sahaja dari aspek ibadah, tapi dari aspek akhlaknya, dari aspek cara hidupnya, cara berinteraksi dengan orangnya. Itu juga dapat merupakan satu pengalaman sunnah yang dapat meningkatkan kualiti kehidupan. Sekiranya kita ingin menaik taraf cara hidup kita, salah satu cara adalah dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang akan memberikan kelebihan yang terbukti bukan saja dari segi rohani, tapi dari segi fizikal juga akan memberikan kelebihan kepada kita. Selain itu, kita dengan mengamalkan sunnah Rasulullah, kita dapat memperkuatkan hubungan sosial apabila kita menjaga akhlak, apabila kita menguatkan sifat kepimpinan kita, cara kita memimpin, cara kita berinteraksi dengan orang, menggunakan sunnah Rasulullah SAW dapat membantu kita membentuk hubungan masyarakat yang lebih harmoni dan berkasih sayang. Dan akhir sekali, dengan mengamalkan sunnah juga dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita sebagai umat Islam. Dengan mengikuti sunnah ini, kita dapat memperkuatkan iman kita dan kita akan jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jika kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, insyaAllah tidak mustahil Rasulullah SAW akan menarik kita, akan membawa kita bersama-sama masuk ke syurga bersama Rasulullah yang kita sayang. Jadi itulah sedikit sebanyak rumusan saya berkaitan dengan sunnah Rasulullah, pengaplikasian amalannya dan juga kesan-kesan sekiranya kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, rumusan yang cukup memberangsangkan daripada saudara Afham. Saya serahkan pula kepada saudara Aizat untuk membuat rumusan yang selanjutnya. Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Sebenarnya sangat berat untuk saya membuat kesimpulan kerana forum ni sangatlah memberi banyak manfaat kepada kita semua untuk hidup di atas muka bumi. Okey, sebagai kesimpulan, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian adalah sangatlah penting untuk mendapatkan kerana dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbaiki kualiti hidup kita. Dengan mengamalkan sunnah ataupun ajaran baginda, kita dapat berinteraksi dengan keluarga hingga cara kita menjaga kesihatan. Kita dapat mencipta suasana yang harmoni dan penuh keberkatan melalui usaha bersama untuk mendidik generasi muda, dapat memberi sokongan dan dengan usaha bersama untuk mendidik generasi muda, memberi sokongan kepada satu sama lain dan mengaitkan sunnah dengan kehidupan kita, dapat membentuk masyarakat yang lebih baik. Jadi marilah kita menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan utama dalam kehidupan kita seharian kita, agar setiap tindakan yang kita lakukan menjadi amal untuk yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Okay, saya berharap sunnah Rasulullah SAW ini tidak ditelan zaman lah dalam semua kehidupan masyarakat, kerana banyak pentingnya seperti yang kita bincangkan sebentar tadi. Itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih. Dan Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, kita telah sama-sama menyelusuri. Maafkan saya tersasul. Dan memperdalam mengenai amalan-amalan sunnah yang boleh kita lakukan dan kita amalkan lah. Semoga apa yang telah dikongsi pada hari ini daripada awal sehingga akhir dapat menjadi manfaat dan panduan kepada kita semua dalam kehidupan seharian kita. Dan kita semua terus berusaha, bersama-sama berusaha untuk mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam ini di setiap langkah kehidupan kita lah, secara konsisten dan istiqamah. Dan
marilah kita sama-sama berdoa agar diberi kekuatan dan kesungguhan untuk terus menjalankan segala amalan yang diredai oleh Allah SWT. Dan sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panel saya kerana Sama-sama. ya, sudi berkongsi pandangan di dalam forum ini. Dan semoga Allah merahmati kita semua, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.